Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aqidatu At-Tahawiyah lil Imam Abi Ja'far At-Tahawi. Ini adalah kitab yang berjudul Al-Aqidah At-Tahawiyah bagi Imam Imam Abi Ja'far At-Tahawi. Ya. Jadi Al-Aqidah tu daripada perkataan aqdun. Aqdun tu maksudnya ikatan ataupun simpulan. Faham tak? Jadi maksudnya pegangan lah, kesimpulan pegangan. At-Tahawiyah tu nisbah kepada Imam Tahawi. Maksudnya akidah-akidah, kesimpulan pegangan-pegangan akidah yang sahih yang dihimpunkan oleh Imam At-Tahawi ni, Imam Abi Ja'far ni. Ya. Aqidatul muslimin hiya anna Allah mawjudun bila makanin. Jadi akidah pegangan bagi umat Islam, orang-orang Islam adalah bahawa sesungguhnya Allah mawjud bila makan, tanpa memerlukan tempat. Kerana Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Ya. Al-Aqidatu At-Tahawiyah lil Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'allamatu hujjatul Islam Abu Ja'far al-Warraqi At-Tahawi bi Misr rahimahullah. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين وَيَدِينُونَ بِهِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Baik, telah berkata Al-Allamah. Al-Allamah artinya apa? Seorang yang sangat berilmu. Ya? Jamak bagi Al-Alim. Hujjatul Islam artinya penghujah. Mana orang yang dapat menjadi sebagai juru hujah untuk mempertahankan agama Islam. Abu Ja'far itu adalah nama bagi pengarang kitab ni. Itu nama kunyah dia. Nama betul dia adalah Ahmad. Nama sebenar dia adalah Ahmad. Ya? Nama kunyah dia Abu Ja'far. Ya? Maksudnya bapa kepada Ja'far. Maknanya anak dia adalah anak Ja'far. Al-Warraq itu gelaran nisbah bagi Imam Abu Ja'far tadi, Ahmad Abu Ja'far tadi. At-Tahawi itu pun nisbah bagi dia. Di Misra, maknanya beliau berada di Mesir. Rahimahullah. Hadza, ini zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaati. Ini adalah zikru. Zikru maksudnya peringatan, ingatan. Maksudnya adalah satu peringatan. Bayani, maknanya bayan artinya apa? Penjelasan. Mana? Bayan macam kalau bayan tu bayan linnas, maknanya penjelasan untuk manusia. Mana? Penerangan. Ini adalah peringatan tentang penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ala mazhabi fuqaha'i al-millah. Ala mazhabi fuqaha'i al-millah. Maksudnya fuqaha'il millah maksudnya apa? Ini adalah suatu peringatan tentang penjelasan akidah yang dipegang oleh imam-imam fuqaha ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah maksudnya apa? Yang kita yang berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan al-jamaah maksudnya kesepakatan imam-imam umat. Faham tak? Ala atas mazhabi fuqaha ilmillah, atas mazhab fuqaha, jamak bagi faqih. Faqih, fuqaha, alim, ulama. Jadi dia kata itulah, kalau alim, ulama, faqih, fuqaha. Contoh al-millah artinya apa? Millah tunya maksudnya sunnah juga. Maksudnya millah tu maksudnya cara hidup. Fuqaha il-millah maksudnya orang yang paling faqih. Faqih artinya apa? Faham. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki untuk kebaikan oleh Allah, maka Allah akan bagi dia kefahaman, faqih tentang agama. Jadi fuqaha il-millah di sini menerangkan tentang seorang yang dianggap sebagai paling faqih, paling faham tentang urusan sunnah, pegangan akidah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat. Maksudnya jamaah tu maksudnya pegangan yang disepakati. Hadza zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaati ala mazhabi fuqaha il-millah. Ini adalah peringatan tentang penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah atas mazhab, maksudnya daripada kalimah zahaba. Zahaba lalu, pergi. Zahaba yazhabu. Mazhab ni isim makan. Isim makan maksud isim tempat. Faham tak? Macam masjidun, tempat sujud. Mazhabun, tempat lalu. Maksudnya atas mazhab, atas laluan, tempat lalu fuqaha il-millah. Fuqaha il-millah ni, fuqaha ni mudhaf, al-millati mudhaf ilaih. Fuqaha il-millah maksudnya di kalangan para faqih yang paling alim tu, yang paling faqih tu, seorang yang paling faqih sekali adalah yang Imam Abu Hanifah. Nampak? An-Nu'man. An-Nu'man tu adalah nama sebenar bagi Imam Abu Hanifah. Abi Hanifah tu nama kunyah dia. Anak dia nama Hanifah. Faham? Nama sebenarnya An-Nu'man Ibn Sabit. Al-Kufi tu nisbah bagi tempat dia. Tempat dia di Kufah. Jadi bila mazhab maksudnya tempat laluan tu ada beberapa tempat laluan. Macam kita tahu di kalangan ahli sunnah wal jamaah ni kita ada 4 mazhab. Mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kan? Jadi daripada sudut pegangan akidah, ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ahmad Abu Ja'far At-Tahawi ni. Dia nukilkan ini adalah, maknanya Imam Abu Ja'far ni datang sesudah Imam Abu Hanifah. Dia peringkat bawah lagi lah. Maknanya dia belajar daripada guru-guru yang berpegang kepada akidah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah tadi. Hadza zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaati ala mazhabi fuqaha il-millah. Ini adalah penerangan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah atas mazhab fuqaha il-millah, atas mazhab orang yang paling faqih dalam bidang agama ni lah, sunnah ni, iaitu Abi Hanifah An-Nu'man ibn Sabit Al-Kufi. Itu yang pertama. Wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Ini yang kedua. Imam Abu Yusuf ni nama sebenarnya Ya'qub bin Ibrahim. Nama gelaran dia, nama kunyah dia Abu Yusuf. Maksudnya anak dia Yusuf lah. Imam Abu Yusuf ni adalah sahabat kepada Imam Abu Hanifah dan murid kepada Imam Abu Hanifah. Sahabat dan murid kepada Imam Abu Hanifah. Al-Ansari.
Jadi Al-Ansari nisbah kepada keturunan dia. Dia ni keturunan Ansar. Keturunan Ansar maknanya keturunan daripada Madinah. Jadi Imam Abu Yusuf ni adalah sahabat kepada Imam Abu Hanifah, sahabat baik. Sahabat yang sama-sama jadi, dia semua mazhab-mazhab, dalam 4 mazhab ni, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Abu Ahmad ni, hanya mazhab Imam Abu Hanifah saja yang dibentuk dengan mesyuarat, dengan perbincangan. Ini Imam Abu Hanifah dibincang dengan sahabat dia, macam mana kita nak susun bab taharah, bab solat, zakat, sehingga habis semualah urusan bab fiqh. Macam Imam Malik, dia ijtihad sendiri. Dia bukannya dengan sahabat-sahabat dia, dikumpulkan hadis-hadis daripada sahabat-sahabat semua, kan? Lepas tu dia karang sendiri, lepas tu dengan ijtihad dia sendiri dia bentuk mazhab dia. Begitu juga Imam Syafi'i, selepas dia belajar dengan Imam Malik, lepas tu dia belajar dengan Imam Muhammad. Imam Muhammad ni murid kepada Imam Abu Hanifah juga, itu murid dan sahabat kepada Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i belajar dengan murid Imam Abu Hanifah, lepas tu dia bentuk mazhab dia sendiri, mazhab Syafi'i. Kan? Imam Ahmad bin Hanbal dia belajar daripada Imam Syafi'i, itu dengan guru-guru yang lain, sehingga dia membentuk mazhab dia sendiri, mazhab Ahmad bin Hanbal. Nampak? Jadi ada banyak mazhab, dan mazhab Imam Abu Hanifah ni adalah mazhab, satu-satunya mazhab yang dibentuk dengan mesyuarat. Salah seorangnya ialah Imam Abu Yusuf, sahabat dia dan murid dia. Dan yang ketiganya wa Abi Abdullah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Ini yang ketiga. Imam Abi Abdullah ni nama kunyah dia. Maksudnya anaknya Abdullah. Nama dia sebenarnya Muhammad. Dan inilah Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani ni adalah bapa mertua bapa tiri kepada Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i dia sempat belajar dengan Imam Muhammad ni lah. Faham? Imam Syafi'i pun baca Imam Muhammad. Faham tak? Inilah Imam Muhammad ni. Imam Muhammad ni sahabat kepada Imam Abu Hanifah. Sebab lepas Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik dekat Madinah, Imam Syafi'i pergi ke Kufah nak belajar dengan Imam Abu Hanifah, sebab dia tahu Imam waktu tu satu lagi imam yang masyhur di Kufah, Imam Abu Hanifah. Jadi dia nak pergi belajar dengan mazhab imam, tentang mazhab Imam Abu Hanifah pula. Tapi dia nak pergi, Imam Abu Hanifah dah wafat. Jadi dia sempat belajar dengan Imam ni, Imam Muhammad yang murid kepada Imam Abu Hanifah. Faham tak? Lepas tu Imam Muhammad tu menikah dengan mak Imam Syafi'i. Mak Imam Syafi'i. Ini ayah Imam Syafi'i dah meninggal lah. Mak Imam Syafi'i janda kan. Itu Imam Muhammad tu menikah dengan mak Imam Syafi'i. Jadi Imam Muhammad jadi bapa tiri kepada Imam Syafi'i lah. Jadi ini adalah pegangan akidah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Al-Hasan Al-Syaibani, ridwanullahi alaihim ajma'in. Semoga keridaan Allah Ta'ala ke atas mereka sekaliannya. Wa ma ya'taqiduna min usuliddin, dan apa yang mereka berpegang, i'tiqadkan daripada perkara usul-usul tentang agama ni. Maknanya perkara yang tauhid lah, perkara usul lah. Wa yadinuhu bihi li rabbil alamin, dan menjadikannya sebagai pegangan agama untuk Tuhan semesta alam. Akidah yang dipegang, yang perlu kita pegang lah. Naqulu, kami berkata. Qala yaqulu, naqulu artinya kami berkata. Naqulu fi tauhidillah, berkenaan tauhid pada Allah Ta'ala ni, mu'taqidina bi taufiqillah, dengan beriktikad, sebagai orang yang beriktikad dengan taufik Allah. Innallaha wahidun la syarika lahu, sesungguhnya Allah adalah satu, wahid, satu, tapi bukan daripada sudut bilangan. Allah Ta'ala tu satu bukan daripada sudut bilangan.
Maksudnya Allah Ta'ala tu satu, tidak ada, la syarika lahu, lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengan dia, esa zat dia. La syarika lahu, nampak? Tidak ada yang sekutu dengan dia. Itu yang dimasukkan sebagai wahid tadi. Bukannya daripada sudut bilangan, tapi daripada sudut tidak ada yang bersekutu dengan dia. Dia tunggal, dia satu. Wala syai'a mislahu, dan tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Laisa kamislihi syai'. Wala syai'a yu'jizahu, dan tidak ada sesuatu yang dapat melemahkan dia. Yu'jizahu artinya daripada kataan apa? Ajiz, lemah. Kalau mu'jizat artinya kelebihan yang melemahkan otak manusia, kan? Maknanya bila Nabi SAW tunjukkan mukjizat dengan izin Allah, mukjizat tu melemahkan akal manusia untuk lawan balik. Betul tak? Dah tak boleh nak buat apa, dah surrender. Jadi Allah Ta'ala ni tidak ada siapa yang boleh bagi Allah surrender. Tidak ada siapa yang boleh melemahkan Allah. Wala syai'a yu'jizahu, tidak ada sesuatu yang dapat melemahkannya. Wala ilaha ghairahu, dan tidak ada Tuhan selainnya. Qadimun bila ibtida'in, Allah Ta'ala qadim, sedia. Maksudnya Allah Ta'ala sedia ada. Bila ibtida', mana qadim artinya dia sedia ada tanpa permulaan. Kan wujud qidam, maksudnya sifat qidam lah. Sifat qidam sedia ada tanpa permulaan. Daimun bilantihain, daimun artinya apa? Baqa, dawam, kekal. Daimun bilantiha, bila intihain, maksudnya tanpa, dengan tanpa penghujungan. Intiha artinya penghujungan. Ibtida' permulaan, intiha penghujungan. Daripada kalimah ibtida' dan intihak tu, kalau ibtida' untuk mubtadi, ibtida' mubtadi maksudnya orang yang mula pemula. Kalau muntahi maksudnya orang yang berada di penghujungan. Jadi Allah Ta'ala ni tiada permulaan dan tiada penghujungan. Bila ibtida'in wa bila intihain. Qadimun bila ibtida'in, daimun bila intihain. Maksudnya Allah Ta'ala tu qidam dan baqa. Jadi akidah Imam Abu Hanifah ni yang dipegang sampai kepada Imam Tahawi ni, inilah menjadi asas pegangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Faham tak? Kita kalau dalam sudut akidah, kita ada dua imam. Satu Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari, kemudian satu lagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi kira dia mewarisi ilmu akidah Imam Abu Hanifah lah. Sebab tu kita tengok istilah-istilah dia macam nak sama, kan? Mana makna tu sama tapi sebutan tu lain, kan? Kemudian wala yafna wala yabidu, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan fana, tidak akan berkesudahan. Wala yakunu illa ma yuridu, dan tidak akan berlaku sesuatu illa melainkan ma yuridu, apa yang dia kehendaki, apa yang dia iradahkan. Faham tak? La tablughuhul awhamu wa la tudrikuhul afham. La tablughuhul awham. Awham maksudnya waham, waham sangkaan kita. Waham kan sangkaan, waham sangkaan. Jadi sangkaan-sangkaan manusia ni tak boleh nak sampai kepada sangkaan yang tepat mengenai Allah Ta'ala. Faham tak? Kita tak akan mampu untuk membuat sangkaan yang tepat tentang Allah Ta'ala, sebab kita tak tahu dia macam mana. La tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham. Nampak?
Mana kefahaman manusia tu pun tak boleh nak faham tentang hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yushbihul anama, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak musyabahah, yang ini tidak menyerupai dengan sesuatu al-anam. Al-anam artinya daripada maksudnya apa? Makhluk. Macam Nabi SAW, khairul anam, sebaik-baik makhluk. Anam bermakna makhluk. Wala yushbihul anam, mana dia tidak menyerupai makhluk. Hayyun la yamutu, Allah Ta'ala bersifat hidup dan tidak mati. Maksud hidup Allah Ta'ala tu tiada kematian baginya. Qayyumun, dan Allah Ta'ala bersifat qayyum. Qayyum daripada perkataan qama yaqumu, qiyam. Qiyam maksudnya berdiri. Tapi berdiri maksudnya bukanlah maksud Allah Ta'ala berdiri dengan kaki. Maksudnya Allah Ta'ala berdiri tu tanpa pergantungan makhluk. Allah bersifat samad, kan? Allah tak perlu rehat, Allah tak perlu pergantungan kepada apa-apa saja. Dia independent. Qayyumun la yanam, Allah Ta'ala bersifat berdiri sendiri, tidak tidur. La ta'khuzuhu sinat la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Kan? Allah Ta'ala tidak ngantuk dan tidur. Khaliqun bila hajatin, Allah Ta'ala khaliqun. Khaliqun isim fa'il daripada khalaqa. Khalaqa artinya apa? Cipta. Jadi Allah khaliqun, kita makhluqun. Allah fa'il, kita maf'ul. Kita makhluk yang kena cipta. Allah khaliq, pencipta. Allah isim fa'il, kita isim maf'ul. Jadi khaliqun, Allah adalah pencipta yang menciptakan. Khaliqun, pencipta. Bila hajatin, Allah Ta'ala mencipta tu tanpa sesuatu hajat. Maksudnya Allah Ta'ala menciptakan sesuatu tu, Allah tak berhajat kepada benda yang dicipta tu. Sebaliknya makhluk yang dicipta itulah yang berhajat kepada Allah. Macam Allah menciptakan kita, makhluk ni, manusia dan jin ni, Allah tak berhajat kepada kita. Allah tak ada nak minta apa pun daripada kita. Allah suruh kita pula minta ke dia, kan? Raziqun bila mu'natin, Allah Ta'ala memberi rezeki, pemberi rezeki. Raziqun isim fa'il juga. Dan Allah Ta'ala memberi rezeki itu tanpa kesukaran. Allah mudah memberi rezeki kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Mumitun bila makhafatin, mumitun artinya Allah Ta'ala yang mematikan. Dan Allah mematikan manusia tu pun tanpa ada rasa kegentaran. Macam kalau kita nak bunuh orang apa, kita rasa takut juga. Tapi Allah Ta'ala kalau dia nak mematikan apa-apa saja, dia tanpa ada kesukaran, tanpa ada kesusahan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ba'isun bila musyaqqatin, dan Allah akan membangkitkan. Ba'isun artinya yang membangkitkan, pembangkit. Maksudnya yang akan membangkitkan kita daripada kubur sesudah mati nanti. Bila manusia ni dah jadi tulang belulang, kan? Tulang pun dah terputus, dah apa, berlerai satu sama lain dah, kan, tulang semua. Tapi kalau Allah Ta'ala nak hidupkan kembali, Allah nak bangkitkan kembali, tak ada kesukaran. Nampak? Ba'isun bila musyaqqatin. Untuk Allah Ta'ala membangkitkan manusia tu sesudah mati, tak ada kesukaran. Senang bagi Allah. Nampak? Ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Ma zala bi sifatihi, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya tu sedia ada. Qabla khalqihi, ini sebelum ada makhluknya lagi. Faham tak? Allah dah bersifat dengan bersifat pencipta sebelum dia cipta lagi. Allah dah bersifat menerima taubat dah sebelum ada manusia buat dosa lagi. Faham? Dia dah bersifat dengan sifat dia sebelum makhluk ni ada lagi dah. Dia dah bersifat
memberi hidayat sebelum ada makhluk yang dia nak bagi hidayat lagi. Faham? Mana qabla khalqihi, sebelum penciptaannya. Mazala tu maksudnya dia dah sedia ada. Bi sifatihi qadiman. Nampak? Sedia ada dengan sifatnya sebelum menciptakan makhluknya. Lam yazdad bi kaunihim syai'an wa lam yakun qablahum min sifatihi. Jadi lam yazdad, tidak bertambah bi kaunihim, dengan tambahnya makhluk ciptaannya tu. Sifat dia tu tak ada bertambah apa-apa pun. Sifat Allah Ta'ala dah tetap dah, tak ada bertambah. Sebab bila dia cipta makhluk, maka sifat dia pun bertambah. Tak ada. Sifat Allah Ta'ala dia tetap macam tu. Lam yakun qablahum min sifatihi. Jadi sedia ada Allah Ta'ala dengan sifat itu sebagaimana dia sebelum menciptakannya. InsyaAllah nanti kita sambung.